Okey semua, apa khabar? Dalam tutorial kali ini saya nak tunjuk macam mana cara kita nak buat aplikasi Android menggunakan kaedah programming. Sebenarnya untuk buat app ni ada banyak kaedah. Sama ada kita boleh gunakan tool app builder ataupun kita juga boleh menggunakan kaedah programming. Arahan ataupun language yang saya gunakan adalah Cordova. Kita menggunakan Cordova. Tapi terang cakap, siapa nak buat app ni sebenarnya gunakan tool jauh lebih cepat berbanding menggunakan programming lah. Tetapi untuk saya kepuasan tu lebih kalau kita menggunakan programming, yang mana kita bebas buat app tanpa limitation, tidak bergantung sangat pada tool. Kemudian kita boleh buat macam-macam ikut kreativiti kita sendirilah. Kalau kita gunakan tool, dia terikat dengan template yang ada, apa yang ada, macam tu lah. Tapi kalau kita nak buat app yang melibatkan informasi saja, sebenarnya pakai tool saja dah sudah baik. Okey, sekarang kita cerita macam balik kalau kita nak buat dalam contoh kali ini saya nak tunjuk macam mana saya nak buat complete app recipe menggunakan arahan programming lah, menggunakan kaedah programming iaitu Cordova. Okey, macam mana nak mulakan? Pertamanya kita pergi dekat buka kita punya command prompt, type cmd situ, automatic pergi command prompt. Ni nampak command prompt ni, so dia akan pergi ke sini kan. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk untuk working environment saya yang saya dah buat, kita kena create satu folder di dalam, contoh saya buat sini di dalam C, saya ada satu folder nama development. So segala program saya, app saya akan bina di dalam folder ni, dalam C, dalam development. So semua automatic akan buat dalam ni lah. Okey, kita dah create folder tu. Kemudian kita masuk ke dalam folder tu, cd development kan. Kita masuk ke dalam folder tu. Okay, arahan dia simple macam ni. Iaitu kita type sini Cordova create. Okay, ini arahan tetap Cordova create. Ini dia punya command dia memang tetap macam tu. Kemudian dia punya kemudian kita masukkan macam ni recipe. Recipe ni nama folder lah, nama folder yang akan create di dalam kita punya working environment tadi. Kemudian kita masukkan ini pula com.demo.recipe contoh saya nak bagi tahu macam ni. com.demo ni sebenarnya nama app builder kita, bukan app developer kita. Contoh dalam Play Store kita ada app developer, nama apa contohnya, apa-apalah. So kita letak, ataupun kita muncul website. Kalau kita ada website, kita bagi nama website situ. Contohlah macam saya ada belajar app kan, jadi com.belajar app, dia terbalik, com dulu baru datang belajar. Tapi untuk contoh ni saya masukkan macam ni, com.demo. Kemudian belakang ni resipi ni nama apps kita. Nanti kalau kita ada app nombor 2, app ketiga, app 4, kita tulis nama apps kita. Ini adalah dia punya package name dia. Ini dia tak boleh duplicate, dia mesti fix macam tu ya. Dia tidak boleh duplicate. Kalau orang lain dah pakai, kita tak boleh pakai lagi. Okey. Kemudian seterusnya belakang ni kita masuk apa? Kita masukkan nama apps kita lah. Contoh saya masuk sini resipi. Contoh saya buat resipi viral. Ini nama apps yang akan keluar dalam Play Store ataupun yang akan keluar dalam handphone kita. Apabila kita install, nama apps tu yang akan keluar. Okey, kita tekan enter. Okey, untuk first time, benda ni dia akan generate dan ambil masa sedikit lah untuk first time buat. Kalau siapa yang first time buat app ni menggunakan komputer, first time buat development ni menggunakan Cordova, dia akan ambil banyak masa lagi lah. Dia akan lama lagi proses first time lah. Macam ni. Tapi sebab macam saya dah pernah buat, so dia lebih laju sedikit lah. Dia laju, terus automatic akan create a new project. Tetapi kalau komputer yang first time install Cordova tadi baru nak buat, dia akan ambil masa panjang sikit, dia dia keluar panjang lagi, jangan risau, memang itu prosesnya. So panjang proses kita nak buat ni mesti kena ada internet connection supaya dia upload latest punya, Gradle ke, dia latest dia punya plugin semua sekali dia akan download ya. Kemudian saya nak tunjuk sini, apabila kita bagi arahan ni Cordova create recipe, apa yang berlaku sebenarnya, dia akan create automatic folder ni, recipe ni. Nampak tadi tak ada tau, dia akan automatic buat ni recipe. Apa dalam folder recipe, nampak? Dalam ni dia ada macam ni, dia ada config, dia ada
Dan ada file-file ni. Nampak dia dah buat siap-siap untuk kita. Dengan hanya arahan tadi lah, dia dah buat siap-siap. So apa kita buat? Kita masuk ke dalam folder resepi tadi. Resepi. Okey, arahan yang seterusnya. Okey, saya tunjuk kat sini. Arahan seterusnya. Ini folder resepi kan. Nampak ada satu di www sini. Okey. Kemudian arahan seterusnya, kita bagi arahan pada Cordova ni supaya kita nak buat app tu version apa, platform apa. Untuk contoh sekarang, sebabkan saya nak buat Android, so arahan ni adalah Cordova platform add Android. Okey. Yang ni bergantung platform apa kita nak buat. Contoh kalau kita nak buat iPhone, kita buat add iOS. Kalau kita nak buat web, add web, itulah. Web app kan, so ada beza-beza. Tapi untuk contoh ni saya nak buat Android, so saya pilih macam tu lah, Cordova platform add Android. Ok, nampak tak? Dalam proses ni dia akan download lah, dia akan download apa juga komponen-komponen yang terlibat di dalam pembentukan dia punya platform Android itu sendiri. Ok, ini dia akan ambil masa sedikit panjang berbanding kita buat yang first tadi. Create tadi cepat je. Yang ni waktu ni lah di download. Waktu ni lah kita perlukan internet connection yang bagus, dan sebaik-baiknya kita dah upgrade kita punya, sentiasa update kita punya plugin je dah. Okay. Macam saya maklumkan tadi, komputer saya ni saya telah dah pernah buat app, jadi dia laju sikit. Kalau komputer lain yang first time buat Cordova, arahan Cordova, dia ambil masa lama sikit untuk di download Gradle, di download plugin macam-macam lah. Okay. Nampak tak? Apabila kita type tadi Cordova platform add Android, apa yang berlaku sebenarnya? Nampak? Tadi ada satu je www kan? Sekarang dah tambah note dekat sini, platform dengan plugin. Ini platform Android. Platform apa? Android. So dia buat macam-macam lah. Kita tak perlu tahu apa yang dia buat. Cukuplah kita dibuat komputer kita sudah. Ok, sudah. Kemudian nampak? Saya tunjuk tadi arahan pertama, kita create kita punya nama app, nama folder nama app. Arahan kedua, kita masuk dalam folder resepi tadi. Kemudian kita bagi platform yang kita nak pakai, platform Android. Dan yang terakhir, kita nak build dia. Ok, sebelum saya build, saya nak tunjuk dia. Apa yang dia buat sebenarnya, macam mana rupa apps kita yang dia auto generate. Kita boleh run menggunakan browser kita sekarang. Nampak kita guna, ok. Saya buka menggunakan Chrome. Inilah rupa dia. Bermaksud auto generate, dia akan bagi satu page, blank page macam ni, tapi dia tulis sini Apache Cordova macam ni, connecting to device. So inilah yang akan keluar dalam web kita nanti, dalam apps kita nanti. Ok, so kita boleh preview macam ni lah. Saya tunjuk ni sebab saya nak bagi maklum, inilah rupa kalau kita generate ni, inilah rupa apps kita nanti. Ok, kemudian kita bagi arahan seterusnya. Arahan terakhir iaitu Cordova build. Macam tu saja. Cordova build ni macam saya maklumkan tadi, first time mungkin lambat, tapi untuk saya ni mungkin dia akan laju sedikit berbanding komputer lain lah. Kalau first time tu dia ambil masa sikit. Ok, build successfully. Kita tunggu lagi sampai dia habis lah. Andai kata kita ada banyak yang perlu di upgrade, dia akan ambil masa kat sini lah. Pentingnya ada internet connection yang bagus, PC baik lagi bagus lah. Kemudian sentiasa lah update kita punya plugin dalam Cordova tu supaya dia tidaklah lambat sangat ambil masa untuk dia nak download semua plugin komponen-komponen terlibat. Ok, sekarang saya punya dah berjaya build successfully. Nampak tak dia bagi arahan kat sini? Arahan build tadi, Cordova build, apa dia buat? Sebenarnya kita nak generate APK. Saya ulang balik ya. Sebenarnya best sangat pakai Cordova ni. Macam untuk saya, personal saya cakap lah, untuk peribadi saya lebih memang prefer menggunakan programming untuk buat app. Ok, contohnya kat sini saya tengok apa yang berlaku sebenarnya sekarang, dia akan convertkan ni, apa yang kita nampak ni, kepada APK, yang mana APK ni digunakan untuk, APK adalah final product yang akan digunakan dalam smartphone kita waktu kita install daripada Play Store tu. Contoh kalau kita buka Play Store, semuanya dalam bentuk APK. Saya tunjuk sini dulu ya. Contoh kalau kita buka Play Store, Google Play, kita buka Google Play. Ok, kita buka Google Play sini. Contohlah saya cari sini belanja app lah. Ini saya punya app sendiri.
Dalam banyak-banyak app ni, boleh kata hampir semuanya menggunakan arahan Cordova tu lah. Ada beberapa apps kat sini saya gunakan tool lah, app builder untuk tujuan pembelajaran ni. Okey, kalau tengok kat sini, apa saya cakap tadi? Okey, yang ni, yang dah siap ni, semua dalam bentuk APK. Yang kita install di dalam phone tu, semua dah APK lah final product. Bila komputer silap, bila phone jumpa mana-mana device Android, bila dia jumpa APK, itulah final product dia. Okay? So, seperti saya cakap tadi, ini Cordova, tugas dia untuk convertkan HTML ni, apa kita nampak ni, ke dalam bentuk APK. Okey, kita bagi arahan tadi. Arahan yang terakhir iaitu Cordova. Silap. Kita dah build tadi kan? Silap. Kita dah build. So, dia dah jadikan APK. Nampak? Dia jadi APK. Dekat mana kedudukan dia? Dia maklum kat situ. Kedudukan dia adalah di dalam platform. Saya tunjuk salah satu ya. Arahan dia beritahu sini. Dia berada di dalam okey. Dia berada, nampak? Dia berada di dalam platform. Kemudian dalam Android. Kemudian di dalam app. Di dalam build, dalam outputs, kemudian di dalam APK, di dalam debug. Inilah terakhirnya. Nampak kedudukannya debug. Okay, kenapa debug? Okey, untuk makluman, ini bukannya signed APK yang kita boleh upload dengan Play Store nanti. Ini adalah tujuan untuk debug mode dulu, untuk kita test, kita uji dalam smartphone kita, dalam aplikasi, dalam device Android kita dulu. Okey. Untuk memudahkan kita, sebenarnya kita boleh rename file ni. Contoh ya, saya rename sekarang saya gunakan nama yang lebih faham lah. Contohnya apps saya ni adalah resepi. So, saya bagi nama resepi. So, untuk senang kita nak rujuk nanti, app ni resepi. File dia kecil je, nampak besar ni. Okey, apa yang kita nak buat seterusnya? Install APK ni ke dalam smartphone kita, Android phone. Tak kisahlah sama ada menggunakan handphone betul, ataupun untuk demo ni saya menggunakan emulator. Okey, emulator apa yang saya gunakan? Saya gunakan Nox ni, Nox Player. Sebenarnya ada beberapa emulator yang berada di pasaran, banyak sangat emulator, semua percuma. Ada Nemo, ada macam-macam lah. Okey, saya lebih suka ada Co-Player. Saya suka guna Nox ni mungkin sebab dia lebih laju lah. Okey, macam mana cara nak install? Pertamanya kita gunakan Nox Player ni. Nampak belakangan ni ada APK ni. Kita juga boleh klik pada sini. Klik pada APK ni. Kemudian kita carilah file tu, manual file. Ataupun juga kalau kita dah install Nox Player ni dalam kita punya komputer, automatik dia akan run tu menggunakan ni lah. Kalau kita double klik ni, automatik dia akan install dalam ni. Okay, saya gunakan kaedah ni lah. Saya double klik sini, dan nanti dia akan install ke dalam ni. Okey. Ini sekarang proses terakhir selepas kita build tadi, kemudian kita nak try, nak uji macam mana rupanya di dalam smartphone kita. Sama ada kita boleh install ke dalam handphone yang sebenar, smartphone, atau juga kita boleh gunakan emulator ni sebagai preview sebelum kita install dalam handphone sebenar. So sekarang dia dah berjaya install. Kita tengok dulu. Dia akan install. Okey, nampak dah keluar dah. Inilah rupa apps kita. Sama tak dengan kita punya ni, kita punya preview tadi lah. Benda yang sama kan? Benda sama. So tugas kita sebenarnya kita kena ubah suai benda ni, preview, bukan preview ni, file ni, kepada apps apa yang kita nak bangunkan. Simple macam tu. Okay, saya patah balik sini. Nampak? Untuk yang auto generate ni, dia memang buat macam tu. Dan ikon dia, nampak ikon dia macam tu. Ikon dia default ikon lah. Default ikon dia adalah gambar Cordova tu sendiri. Ok, saya tunjuk balik sini. Saya ulang balik daripada awal. Recap balik. Pertama, nampak arahan yang pertama sekali adalah Cordova create recipe, yang mana dia akan buat folder recipe. Dalam development tu dia akan buat folder recipe. Ok, itu faham ya. Kemudian arahan yang kedua, kita masuk dalam folder recipe itu, kemudian kita bagi arahan kedua, iaitu Cordova platform add Android, untuk kita buat versi Android. So dia buat platform dia version Android. Ok, itu dah selesai, tak ada masalah.
dia buat kerja dia sendiri. Kemudian tinggal kita build saja last sekali. 3 step je. Step terakhir iaitu kita build. Build ni automatic untuk case sekarang bila saya build, inilah rupanya. Tanpa mengubah dia punya icon, tanpa mengubah konten tadi. Sekarang saya nak tunjuk quick contoh lah, macam mana sekiranya saya ubah dia punya konten dia. Untuk ubah konten dia, semua filenya berada di dalam www dalam folder ni. Paling simple macam ni, saya delete semua file ni, tak payah pening-pening, saya delete semua. Ok, dah settle, dah delete. Kemudian kita buat satu file baru. File yang pertama tu mesti nama dia index.html. Mesti wajib nama dia mesti kena index.html. Ok, kemudian kita buka menggunakan, kita edit file ni. Tak kira lah anda nak edit menggunakan apa juga tool, tak kisah. Ok, saya pakai Notepad++ saja. Kemudian saya nak bagi sini page tu. Ok, sebabkan ini HTML kan, so ini dia punya HTML dia. Contohlah saya nak bagi sini apa ya, ok, saya mulakan ini adalah, ini nama app kita, resepi viral. Ini dia punya header dia. Kemudian ini dia punya konten dia. Kita bagi konten dia koleksi resepi viral apa dah. Ini contoh lah. Ok, ini contoh saja. Sebenarnya nanti saya akan buat yang proper sikit lah. Ini sebagai contoh saja. Ok, kemudian kita save. Tekan Ctrl S atau tekan button sini save. Selepas kita save, kita buka balik file tadi. Kalau kita run semula, nampak ni yang saya tunjuk, ini yang first tadi macam ni kan. So kita tak mahu, kita dah ubah. Ini adalah rupa yang ubah. Nampak dia tulis sini tajuk dia, kemudian konten sikit. Apa lagi nak buat, kita letak gambar ke, masuk gambar, tak apa. Untuk case ni saya tak buat dulu, saya buat simple macam ni. Saya nak tunjuk je macam mana proses dia buat. Ok, nampak tak, saya dah ubah konten dia. Saya tak ubah icon lagi, saya ubah konten. Dengan kata lain, sepatutnya bila kita buka apps kita nanti, dia akan keluar macam ni. Ok, faham ya? Ok, kita dah ubah. Apa step yang seterusnya kita buat? Simple je. Kita type semula, bagi arahan semula, Cordova build. Hanya menggunakan keyboard kita, anak panah ke atas tu, apa arrow tu, kita just klik-klik macam ni. Nampak dia akan panggil balik history kita. So sebenarnya kita bagi arahan yang akhir tadi, Cordova build tu. Cordova build, klik situ. Ok, bagi dia run. Ini untuk kali kedua, dia akan buat generate semula APK yang setelah kita ubah sesuai dia punya konten tadi. Untuk generate APK kali kedua, sepatutnya dia ambil masa lebih cepat berbanding dengan first time kita buat tadi. Nampak dah siap. Sekarang dia detect kat sini ada 2 APK. Ini yang pertama, yang kedua. Ok, maksudnya macam ni. Kalau kita buka balik resepi dalam platform, dalam Android, dalam apps, dalam build, dalam output, APK, debug, nampak ada 2 file. Ini file yang baru siap, dan ini file yang tadi, yang kita dah install tadi. Ok, nampak file dia lebih kecil lah berbanding ini. So yang resepi asal ni saya delete, tak mau pakai. So saya rename yang kedua ni lah. Tak rename pun tak apa, tak ada masalah. Ini saya sekadar nak tunjuk ya, resepi 2. Ok, kemudian apa kita nak try balik uji ni, kita just double click, automatic nanti dia akan override yang apps yang kita dah install tadi lah. Dia akan override. Kita tunggu dulu dia install. Sepatutnya dia akan override terus lah. Ok, so tunggu dia siap install. Ok, install complete. Nampak tu? Dah berjaya install. APK yang dah siap ni, macam saya cakap tadi, kita juga boleh masuk ke dalam phone kita bagi nampak real lagi kan. Macam ni menggunakan emulator macam tak berapa real. So kalau masuk dalam handphone, nampaklah lagi betul-betul punya. Nampak tak? Apa yang saya ubah tadi, ini dah jadi dah dalam apps kita, resepi viral koleksi ni. Nampak? Simple tak buat app menggunakan programming ni? Sebenarnya dia simple sangat.
Dan dia punya limitation dia betul-betul pada kita punya creativity. Kita nak hasilkan app apa, cumanya cabaran dia adalah macam mana untuk hasilkan konten yang menarik, nampak profesional, nampak bila orang install app kita tu, wow, ini memang best lah, macam tu lah. So nanti saya akan tunjuk macam mana cara untuk buat. Pertamanya macam mana kita nak ubah ikon ni, kemudian macam mana kita nak ubah konten dengan menggunakan kaedah yang mudah. Tak payah susah payah sangat programming, kita gunakan kaedah yang mudah lah. Okey, sampai sini saja tutorial kali ini. Ini adalah tutorial asas. Yang pertama sekali saya nak tunjuk macam mana cara nak buat app menggunakan arahan Cordova, programming lah, arahan Cordova. Semoga tutorial ini membantu anda semua.